Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan 5 tips macam mana kita nak berjaya di dalam perniagaan. Okay, kita terus kepada tips yang pertama. Macam mana kita nak berjaya dalam satu-satu perniagaan. Mungkin antara kita yang dah pernah mulakan perniagaan, sama ada sendiri ataupun menjual barangan orang lain, tapi tak berjaya. Kenapa? Sebab ada 5 step ataupun 5 sebab ataupun 5 tindakan yang kita perlu lakukan untuk kita berjaya dalam satu-satu perniagaan. Okey, yang pertama sekali adalah fake it, you will make it. Sebelum tu saya nak bagi kredit untuk Sifu FBet lah, sebab saya dapatkan tips ni daripada Sifu FBet, dan saya cuba elaborate dengan apa yang pengalaman yang saya lalui sebelum ni dan juga ilmu-ilmu yang saya dapat daripada guru-guru saya. Okey, yang pertama sekali fake it. Maksudnya kita kena berpura-pura. Berpura-pura macam mana ni? Berpura-pura. Kita kena berpura-pura yang kita ni dah berjaya. Sebelum kita berjaya tu, kita kena pura-pura dulu yang kita berjaya. Berpura-pura ni maksudnya apa? Kita dah bayangkan yang kita dah menjadi seorang yang berjaya. Maksudnya ini berkaitan dengan mindset kita, pemikiran kita. Sebab selagi mana kita ada pemikiran yang mana kita ni susah nak berjaya, ataupun rasa macam tak boleh buat lah, ini benda ni susah lah, banyak sangat alasan, sampai bila mindset kita macam gitu, kita tidak akan berjaya. So kita kena, first kali apa yang kita kena buat, kita kena berpura-pura yang kita ni dah berjaya. Cuba kita bayangkan yang kita ni dah ada kereta yang besar hasil daripada perniagaan kita. Contohnya kita sale ataupun profit daripada perniagaan kita untuk bulan setakat sekarang ni mungkin hanya RM1,000. RM1,000. Tapi bila kita punya mindset kita tukar, kita bayangkan yang kita punya income ataupun profit daripada bisnes kita ni dah contohnya bulan ni kita dapat RM10,000. So kita bayangkan RM10,000 tu ada dalam akaun kita setiap bulan. Ini bermakna kita berpura-pura yang kita ni dah ada RM10. Tapi sebenarnya ini bukan pura-pura. Ini apa yang saya belajar ni dari segi mindset. Ia dipanggil the power of attraction. Power of attraction. Mana kita bila kita bayangkan sesuatu, dia akan semakin mempercepatkan proses untuk kita sampai kepada apa yang kita bayangkan tu. Sebagai contoh, sebenarnya kalau macam mindset kita ni sangat meluas, kalau saya nak elaboratekan dalam satu bentuk perkongsian lah. Tapi saya nak buatkan jadi simple. Contohnya, kalau contoh hari ni kita nak pergi makan KFC, tapi bila kita nak pergi makan KFC tu, kita dah bayangkan kita bawa kereta, parking dekat KFC, masuk dalam KFC, order, duduk makan, ataupun kita take away lah, kita drive thru. Dan pagi tu kita dah mindset kita nak pergi KFC, drive thru, okay. And then kita betul-betul pergi dan melakukan apa yang kita telah fikirkan tadi. Maksudnya sebelum kita pergi tu kita dah bayangkan, and then kita berjaya pergi. Sama juga dengan kejayaan. Apa sahaja yang kita bayangkan, dia akan menjadi satu kenyataan. Ini maksudnya, ini yang kita kena belajarkan, the power of attraction. Apa yang kita bayangkan, dia akan menjadi kenyataan. So macam kita bayangkan yang kita punya income RM10,000 sales daripada apa yang jualan kita, apa yang kita targetkan, insyaAllah. Ini yang pertama, yang fake it, you will make it. Kita, maksudnya the power of mindset lah. Okay. Yang kedua, sentiasa yakin dengan diri sendiri. Kebanyakan kita ni ada the inner side of ourselves. Kita ni tak berapa yakin dengan diri kita sendiri. Kita rasa
Macam tadi, RM10,000 sale. Boleh ke kan? Boleh ke? Macam kita ada rasa tak yakin lah. Tapi sebenarnya ini perasaan tidak yakin inilah adalah menjadi satu blockage untuk kita pergi mencapai apa yang kita nakkan tu. Memang saya tidak memang ada antara kita yang mempunyai rasa keyakinan diri ni sangat-sangat down. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor luaran seperti family, mungkin dari segi kekangan masa ataupun ada masalah kesihatan. Tapi sebenarnya walaupun kalau kita anggapkan itu semua adalah alasan, kita tak akan berjaya. Sebab even kalau kita pergi tengok, kebanyakan ada juga segelintir usahawan-usahawan yang berjaya itu, even dia tak ada kaki dan tak ada tangan, duduk atas kerusi roda, yang mana dia hanya boleh menggerakkan jari saja, dan dia adalah jutawan. So di mana kita nak letak diri kita ni compare dengan OKU yang atas kerusi roda dan boleh buat income jutaan ringgit setahun? Apa alasan yang kita nak bagi? Tak ada alasan lagi. So maksudnya keyakinan diri tu tak ada, disebabkan diri kita sendiri yang kata kita ni tak boleh buat. So macam mana kita nak meningkatkan keyakinan diri? Macam mana kita nak ubahkan diri kita daripada tak ada keyakinan menjadi ada keyakinan yang tinggi? Antara satu cara untuk kita mengatasi adalah setiap hari kita duduk dekat depan cermin. Duduk dekat depan cermin, kemudian katakan pada diri kita sendiri setiap hari, benda ni kena buat setiap hari. Katakan pada diri sendiri, aku seorang yang berkeyakinan tinggi. Aku boleh mencapai apa yang aku inginkan dan tak ada apa yang boleh menghalangnya untuk aku mencapai. Maksudnya ini adalah satu affirmation. Affirmation ni maksudnya kita akan cakap dengan diri kita sendiri dan mengatakan sesuatu untuk meningkatkan keyakinan diri. Benda ni kalau kita buat setiap hari, kita akan nampak perubahan pada diri kita. Mungkin dulu apa yang negatif, kita akan dapat ubah menjadi satu yang positif. Kemudian kita cakap pada diri kita, saya sayangkan diri saya. Saya sayangkan diri saya. Sebab kita selalu tengok diri orang, kita akan tengok orang tu berjaya, ada rumah besar, perniagaan yang besar, kereta yang besar. Kita selalu memuji orang, tapi kita selalu merendahkan diri kita. So diri kita ni, dia perlukan kasih sayang oleh siapa? Kita sendiri yang kena bagi kasih sayang kat kita. So kita cakap pada diri kita, saya sayang awak. Sebut nama kita, saya sayang awak Iskandar. Cakap macam tu. And then bila kita cakap macam tu, kita akan rasa satu macam getaran daripada dalam. Sebab dalam badan kita ni ada bertrilion sel, semuanya bekerja, trilion sel yang bergerak, yang bertindak balas dengan apa yang kita cakap, kita sebut apa yang kita cakap dalam hati kita. Dan bila kita cakap kita sayang diri kita, apa akan berlaku? Diri kita akan berubah, hormon-hormon yang positif akan bekerja, mengeluarkan hormon-hormon yang positif. Yang kita akan rasa perubahan tu setiap hari, insyaAllah. So kita kena tingkatkan keyakinan diri kita. Kita cakap pada diri kita yang kita akan berjaya macam orang tu. Apa beza orang tu kita? Kita sama-sama manusia, tak ada apa yang membezakan. Okey, yang ketiga, untuk kita berjaya kita perlukan bantuan daripada orang lain. Bantuan, maksudnya bantuan. Kita tak boleh berjaya seorang diri. Tak boleh berjaya seorang diri. Sebagai contoh, kalau kita seorang stokis, kita perlukan ejen untuk menjualkan semua produk-produk yang dalam simpanan kita.
Kita perlukan apa lagi? Kalau kita seorang founder, apa yang kita perlu ada? Kita perlu bantuan daripada pekerja-pekerja kita, team management. Kita perlukan operation worker. Kita perlukan transportation worker. Kita perlukan team marketing. Kita perlukan HR. Baru kita akan dapat set up satu company yang besar dan lebih grow, senang untuk berkembang. Tapi kalau kita buat semuanya seorang diri, saya percaya perniagaan tu tak akan bertahan jauh, tak akan bertahan. Maksudnya mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun dah, dan that's it. Sebab kita tak ada team. Mungkin dia akan stagnan tahap tu je. Mungkin sales dia setahun 50,000, and then 50,000 lah macam tu. Sebab kita buat seorang diri. And then kalau kita nak besarkan, kita nak dapat satu kejayaan yang besar, kita perlu ada team. Kita perlu ada team. Okey, kemudian yang keempat, pilih siapa kawan kita. Kawan di sekeliling kita. Kalau kita nak berjaya, kita jangan pilih kawan yang ada sifat negatif yang selalu menjatuhkan kita. Apa yang saya pernah buat, dalam Facebook saya block. Saya delete, saya unfriend semua kawan-kawan yang negatif. Sebab saya pernah dengar cikgu saya kata, dalam Facebook friend list tu, kalau kita mati, kita nak tengok kawan dalam Facebook tu yang kita akan follow dia. Maksudnya dekat akhirat pun kita akan follow dia. So kalau akhirat kita nak duduk dekat di kalangan orang-orang yang soleh-soleha, yang berjaya di akhirat, kita tengok siapa kawan kita dekat Facebook. Kalau kita follow IG, Facebook, semua artis-artis, influencer, orang yang selalu komen negatif dalam isu-isu, orang yang selalu memikirkan tentang isu-isu seperti politik, artis, yang menjatuhkan orang lain, komen, netizen, suka komplain. Adakah kita nak ikut orang ni nanti dekat akhirat? Nak duduk bersama-sama dengan orang ni, ataupun kita nak duduk bersama orang-orang yang sentiasa membantu orang lain, memberi manfaat pada orang lain? So kalau kita nampak macam gini, kita block dulu siap-siap. Ini dalam Facebook. Macam mana dengan circle kita? Circle kita pun sama. Dengan kawan-kawan kita dalam kawan-kawan sekeliling kita, jangan kita pilih kawan-kawan yang cuba untuk menjatuhkan kita. Sebab kawan-kawan kita tak semua yang suka pada kita. Kebanyakannya cuba melihat kita jatuh. Banyak yang cuba melihat kita jatuh. Contoh, kita dah buat bisnes, kita dah ada something yang macam kereta ke, rumah yang besar, still ada orang yang menunggu masa bila kita jatuh. So kawan-kawan macam ni kita unfriend dulu. So kita cari kawan-kawan yang boleh memberi kita motivasi. Even kalau kita jatuh pun, dia akan bagi kita support untuk kita naik balik. Macam mana? Macam sekarang PKP. Banyak bisnes-bisnes yang lingkup, tutup. Tapi dengan adanya circle-circle ni, mereka memberi support. Mungkin dari segi motivasi, mungkin tak boleh beri dari segi kewangan, mungkin memberi bantuan dari segi hubungan, link dengan customer. Ataupun kita mungkin boleh cari kawan-kawan kita yang suka support kita dari segi introduce produk kita dalam Facebook dia, at least share. Jadi kawan-kawan ni yang kita perlu pilih, bukan kawan-kawan yang negatif yang saya cakap tadi. Ini paling penting. Yang keempat. Kemudian yang kelima yang terakhir sekali lah, kita kena ambil risiko. Maksudnya ambil risiko ni, kita buat satu tindakan yang kita tak pernah buat sebelum ni, tapi kita nak cuba try. Kita ambil risiko. Sebagai contoh, contohnya, ambil risiko.
Kita ambil risiko, kita cuba jual produk kita, kita propose produk kita dekat kedai-kedai. Maksudnya kedai-kedai lah. Kita pergi kedai, kita promote barang kita. Memang ada risiko. Risikonya tukang orang kedai tu tak bagi kita jual ke, ataupun kita mungkin akan rasa sedih lah, sedih sebab barang kita tak diterima. Tapi ataupun kita atau contoh lain, kita ambil risiko, kita buat jual produk kita secara terbuka. Sebagai contoh dekat kawasan orang ramai, tempat orang jogging ke, kita buka jual barang kita. Mungkin ada risiko kat situ. Tapi apa yang saya nampak, kita fikirkan peluang itu melebihi daripada risiko kita. Maksudnya peluang orang yang sedang jogging singgah, kita beritahu apa produk kita. Risiko tu ada, risiko mungkin akan dihalau oleh security ke, ataupun risiko apa-apa risiko lah. Tapi kita berani mengambil risiko. Tapi risiko ni kita kena fikirlah sama ada risiko tu melebihi daripada peluang kita, ataupun risiko tu kurang dan peluang tu lebih. So kita ambil, kita cuba pertimbangkan. Jadi hari ni saya dah kongsikan 5 tips untuk berjaya, terutama untuk siapa yang ingin cuba memulakan bisnes. Mungkin ada antara kita yang dah kena buang kerja, dan cuba untuk memulakan bisnes. Jadi inilah step-step yang kita kena ada dalam diri kita untuk kita berjaya. Okey, dah 17 minit. Saya tadi plan nak cakap dalam 5 minit ke 10 minit, tapi tak apa. Semoga tips ni memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa untuk like page Facebook saya, Nice Kitchen, ataupun korang boleh hashtag Green Juice Viral JB, and then daripada situ korang boleh dapat informasi tentang produk Green Juice. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.